masuk. Ada kelas ke selepas sebelum ni tadi? Ada ke? Ada Prof. Ha? Ada. Ada kelas apa? Ada Prof. Tadi. Ya, tak dengar. Ada kelas Prof. Oh, kelas apa? Kelas kan? Tak ada Prof. Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Betul lah. Sebab saya kata, saya rasa tak ada sebab masa visit hari tu pukul 9.30 dah boleh prepare nak pergi dah kan. Maksudnya memang tak ada kelas. Kalau ada kelas mungkin juga bertolak lambat hari tu untuk agensi nuklear. Okey, tak apa. Saya nak discuss tentang sekejap eh. Nampak ke apa yang saya share ni? Nampak Doktor. Nampak Prof. Alright, so ini test 1. Nanti kita akan, saya tunjuk dululah untuk you all at least nampak apa plan saya nak bincang, nak revise balik test 1. At least tahu kat mana silap masing-masing lah tentang test 1 ni. Okey, tapi sebelum saya sampai dekat perbincangan tentang test 1 ni, berkaitan dengan minggu depan, saya dah jumpa JKR. Saya jumpa mereka pada minggu lepas, hari Khamis, berbincang berkaitan dengan macam mana nak dedahkan you all semua kepada kalau lihat dalam soalan test 1 ni 85A. 85A lebih kepada BCA lah. BCA ni macam semua dah diterangkan sebelum ni. Dia lebih kepada visual inspection. Jadi kalau di JKR, visual inspection ni dibuat oleh, macam saya beritahu sebelum ni, adalah juru ukur bangunan, bukan juru ukur bahan, juru ukur bangunan, building surveyor. So, jadi bila kami bincang dengan detail lagi, elok kalau bagi pelajar kejuruteraan bachelor kejuruteraan struktur, better didedahkan dengan masalah-masalah struktur dan apakah kerja-kerja pembaikan yang dibuat. Jadi setelah kami setuju sama-sama, kemudian plannya adalah untuk pergi ke salah satu tapak di Kuala Lumpur, sama ada di Kuala Lumpur ataupun di Selangor. Kemudian bila disemak, tak banyak yang dekat Kuala Lumpur, ada yang di luar Kuala Lumpur dan juga di luar Selangor. Kalau nak buat trip sampai ke luar Selangor, saya takut nanti dia akan ambil masa semua. Mungkin terpaksa tidur dan juga menginap di mana-mana lah di luar Kuala Lumpur. Jadi saya discuss lebih lanjut lagi dengan pihak JKR dan akhirnya mereka ada satu projek yang tengah running lah, baru diorang ingat ada satu projek yang tengah running dekat Masjid Negara. Jadi dekat Masjid Negara ni, kita semua maklum, dia adalah bangunan yang dah lama. Masa saya asal Kuala Lumpur, masa arwah bapa saya dulu di kuartus custom. Itu pasal kalau you tengok dalam soalan test 1 ni ada kuartus custom. Sebab kuartus custom yang saya duduk dulu tu dia dekat Bangsa. Dia antara Bangsa dengan
kawasan dekat dengan Brickfield. So dia dah pindah custom quarters custom ni, dia dah pindah daripada Bangsa tu dekat dengan Kampung Haji Abdullah Hukum dekat dengan Mid Valley dulu. Dia dah pindah ke Kelana Jaya. So itu berkaitan dengan custom punya quarters. So Masjid Negara tu masih saya duduk di custom quarters custom dah ada dah. Itu tahun 80-an. Awal 80-an dah ada. Jadi 80-an, 90-an, 2000 dah hampir 40 tahun lah masjid tu ada. Lebih 40 tahun masjid tu dah ada. Dan mestilah ada masalah-masalah kerosakan struktur. Jadi sekarang ni di Masjid Negara sedang dijalankan kerja-kerja pembaikan. Dan sesuailah kalau you all semua nak pergi buat lawatan. Jadi saya dengan pihak JKR bersetuju untuk buat trip ke Masjid Negara minggu depan, insya-Allah. Kalau semua okey, semua ikut pada plan. Minggu depan pada hari Selasa daripada pukul 10 sampai pukul 1 semua akan ke Masjid Negara untuk lawatan ni lah. Tapi saya nak bincang dengan semua berkaitan dengan perjalanan nak ke sana. Sebabnya daripada UPM ke belah Masjid Negara ni, dia agak banyak kenderaan lah, banyak kereta-kereta yang ingin juga pergi ke Kuala Lumpur sebabkan urusan bekerja. Pada minggu lepas, saya pergi ke Ibu Pejabat JKR, iaitu jalan yang sama lah. Jalan yang sama untuk ke Masjid Negara jugalah. Tak jauh lah Masjid Negara dengan Ibu Pejabat JKR tu dekat. Saya sangkut dalam jam hampir sejam setengah. Jadi kalau nak pergi ke Masjid Negara ni, dan kesilapan saya kat masa saya nak pergi ke bangunan JKR tu adalah ikut jalan Sungai Besi. Jadi masa untuk ke Masjid Negara ni saya cadangkan mungkin buka Google Map ataupun Waze untuk dapatkan jalan yang paling cepat lah untuk ke Masjid Negara. Silap saya pergi, saya rasakan masa tu mungkin dekat Sungai Besi tak adalah sangat jam, memang jam, tapi jamnya tak seteruk yang saya jangkakan. Jadi bila saya buka Google Map, dia cadangkan saya ikut MRR2 lah. Jadi nanti masa nak pergi tu, minta tengok Google Map untuk pastikan jalan yang paling cepat nak sampai ke sana dalam pukul 10. Satu lagi berkaitan dengan kehadiran saya lah bagi lawatan minggu depan. Sepatutnya hari ini saya ada lawatan akreditasi. Saya ingatkan dia bermula hari ini, rupanya dia bermula besok. Tapi walaupun dia bermula besok, saya dah kena pergi ke tempat penginapan dan mula berbincang dengan panel-panel lain-lain untuk lawatan besok. Malam ni dah meeting, besok pagi akan ada lawatan akreditasi kepada program Bachelor Kejuruteraan Awam di UiTM. Saya jadi ketua panel, jadi itu pasal saya kena plan betul-betul untuk visit ni. Saya ingatkan lawatan tu bermula hari ni, rupanya dia bermula besok. Jadi pada awalnya saya nak cancel kelas ni, tapi saya tak jadi disebabkan oleh macam saya cakap tadi lah. So hari ni kita ada kelas, minggu yang ke-9 ada kelas. Bagi minggu depan nak minta minggu depan
saya tak dapat turut serta untuk lawatan ke Masjid Negara sebab saya dapat jemputan, tapi ini adalah atas urusan kerja lah. Lawatan yang juga berkaitan dengan pemulihan struktur. Saya kena pergi ke Kuala Terengganu, satu hospital di Kuala Terengganu, dan perlu buat kerja siasatan kerosakan. Projek ni adalah hasil daripada MOU UPM dengan JKR. Jadi saya akan ada di Kuala Terengganu 30 hingga 31 hari bulan. Maksudnya hari Isnin minggu depan dengan hari Selasa minggu depan. Jadi masa lawatan ni saya harap you all boleh uruskan dan naikkan bas daripada UPM sampai ke Masjid Negara dan buat lawatan. Di sana akan ada pegawai JKR akan uruskan semua tentang lawatan ni. Jadi saya tak perlulah cancel kelas. Saya akan buka kehadiran punya portal di Putra Blast dan you all boleh isilah kehadiran, tik kehadiran pada minggu hadapan. Boleh ke? Boleh ke kalau saya buat macam tu? Boleh, Prof. Boleh Okay, jadi minggu depan saya harap boleh semua pergilah. Yang mana saya tahu saya ada 34 student dalam kursus ni. Saya harap 34 boleh pergilah. Okay, buat sampai sekarang saya tengok saya dah hampir 10 suku. Kehadiran dalam online ni masih 27 orang, termasuk saya 27 lah. Kalau tolak saya baru 26 student. Lagi 8 orang tak datang, belum datang lagi ke ataupun ada urusan lain ataupun yalah, akan serta dalam kelas ni kemudian. Okey, jadi bagi yang belum sampai lagi tu, minta maklumkan kepada yang tak datang lagi ni, beritahu tentang plan minggu depan, iaitu lawatan ke Masjid Negara. Husni, saya nak tanya berkaitan dengan bas, apa yang perlu saya buat? Adakah hantar email saja? Hantar email kepada pihak JKR dah memadai? Tugas tu macam Prof, kita buat cara itulah, hantar pada Puan Zai. Oh, hantar pada Puan Zai je cakap akan ada lawatan minggu depan, itu saja, tak payah pihak JKR. Pihak jaga tak payah ke? Sebab kita nak tempah bas dekat UPM. Okey, kalau saya buat hari ni sempat tak untuk minggu depan? Itu saya tak pasti. Patutnya macam kena 2 minggu awal lah. Oh, ya Tapi ke? boleh try. Kalau kami naik kenderaan sendiri. Oh. Okey, kalau naik kenderaan sendiri saya okey, tapi sebab saya nak mudahkan semua. Boleh ke semua boleh naik kenderaan sendiri? Macam mana? Kalau saya cadangkan naik kenderaan sendiri, semua ada masalah tak? Ada kenderaan tak semua? Yang lain? Itulah minta pandangan. Adakah saya nak sediakan bas atau boleh naik kenderaan sendiri untuk ke Masjid Negara untuk lawatan minggu depan? Mohon bagi respon. Kalau saya perlu sediakan bas, saya akan sediakan bas. Prof, saya rasa boleh naik bas kot sebab kalau sendiri-sendiri kan saya rasa mesti ada yang lambat sebab hari tu naik bas pun diorang lambat lah. Okey lah. Kalau macam tu kita naik bas lah. Kita naik bas sebab nak ngelakkan lambat. Dan itulah saya akan keep on remind pada yang lain untuk bagi kerjasama supaya datang awal lah. Datang awal kepada untuk naik bas. Kalau boleh kita bertolak 9.30 sharp lah. Sorry. Saya cadangkan dalam sejam daripada UPM. So bertolak dalam 8.45 macam tu. Saya akan bagi contact number orang dekat Masjid Negara tu, JKR di Masjid Negara untuk bagi respon untuk arrange kedatangan you all semua ke sana lah. Okey, Husni, nanti saya akan bagi email lah sekejap lagi lepas kelas ni kan. Okey. Prof. Yes. Minggu depan tu
tak silap saya, kelas wastewater pun ada site visit petang tu. Oh, hari yang sama. Kalau tak silap. Kalau macam program tu kita start awal boleh ke? Macam bukan pukul 10, pukul 9 ke? Tapi macam bas macam mana? Bas you all boleh sanggup gerak awal ke? Tu saya tak pasti lah, kena tanya dulu lah. Kena deal dengan bas. Rasanya boleh je bas bergerak awal sebab ada je program yang bas bergerak dalam pukul 6, pukul 7 macam tu. Okey. Tapi maksud saya yang lain okey ke gerak awal? Maksudnya kawan-kawan yang lain. Okey ke gerak Okey, awal? Okey je, Masalah, Prof. Okay. Alright. Okey je Prof. Okey. Kalau setuju macam tu, kalau boleh you all boleh arrange untuk pergi awal, saya okey je. Saya tak ada isu. Jadi kita boleh deal dengan orang sana yang akan sampai awal sejam. Kita buat dalam 9, 10, 11, 12, lepas tu dah boleh gerak untuk the next visit lah yang you all ada untuk kelas yang satu lagi. Boleh? Kita buat sana start pukul 9 boleh? Boleh Prof. Right. Kalau ada apa-apa better highlight sekarang lah. Kalau ada yang kata tak boleh dan sebagainya, better highlight sekarang. Nanti kita boleh plan macam mana untuk sesuaikan dengan masing-masing punya keperluan. Kalau semua sepakat okey, mudah. Tapi kalau ada masalah, minta bagi tahu. Jadi saya boleh arrangekan. Okey, itu berkaitan next week, and then tentang okay, next is berkaitan dengan test 2. So ni dah minggu ke-9, minggu depan dah minggu ke-10. Saya harap visit-visit ni yang dah dibuat ni, yang dah saya tengah atur ni, dia banyak membantu semua untuk faham subjek ni. Sebab subjek ni betul kalau baca saja memang akan ada masalah untuk faham sebab dia terlampau banyak teori dan sebagainya. Tapi bila ada praktikal, mungkin you all semua dah mula pick up perkataan-perkataan, terms-terms yang digunakan dalam bidang assessment dengan rehabilitation ni. So next week kita akan tengok kerja-kerja pembaikan, you tengok sendiri apa yang dibuat dan apakah kaedah yang terbaik untuk yang dipraktikkan oleh JKR. Itu lagi baik, itu dipraktikkan oleh industri. Saya harap semua berjalan lancar lah supaya you all lagi banyak manfaat tentang subjek ni. Okey, jadi tentang test 2 ni, saya plan buat masa sekarang ni, saya akan update minggu depan, tetapi saya macam rasa perlukan lagi satu kelas sebelum you all semua boleh prepare untuk ambil test 2. Tapi macam saya cakap tadi, saya tengah fikir sama ada nak masukkan topik tu ataupun tidak dalam test tu. Saya bercadang untuk buat, kalau okay, apa-apa pun saya akan update sama ada jadi ataupun tak minggu depan, berdasarkan apa yang saya rasakan boleh saya masukkan dalam test tu. Saya plan untuk buat minggu ke-12. Okey, minggu ke-12. So hari ini 24, minggu ke-9. Kemudian saya pun tak tahu sama ada kalau saya buat minggu ke-12 tu dah lambat sangat. Saya pun harap sistem ESMP tak tutup lah. Okay, kalau saya terpaksa ikut ESMP, ada kemungkinan kita akan buat test 1 dalam 7 hari bulan. Okey, 7 hari bulan 6. Itu minggu ke-11. Kalau saya kena masukkan SMP cepat. Tapi kalau diberikan SMP tu masuk markah sampai hujung semester, saya nak buat second test pada 14. So buat masa ni, saya nak beritahu semua orang
test tu adalah pada yang saya plan adalah pada 14 hari bulan 6 14 hari bulan 6. 7 hari bulan tu saya perlukan kelas tu sebab saya nak completekan atau summarizekan apa-apa perkara yang saya nak masukkan dalam test tu dan juga habiskan mana-mana subjek ataupun topik-topik yang saya tertangguh. Habiskan dan kemudian pada 14 tu kita buat test tu. So harap semua take note dan share pada rakan-rakan semua berkaitan dengan tarikh test tu. Saya ulang, test tu saya plan buat pada 14 hari bulan 6. Okay. So jadi kalau saya buat minggu ke-12 dan mungkin ada minggu ke-13, minggu ke-14 saya akan wrap up subjek ni. Dan daripada situ kalau ada minggu 12 punya test 2 dibuat pada minggu ke-12, you all boleh sedikit sebanyak tahu apa yang akan masuk dalam final nanti. Sebab test 1 dengan test 2 ada soalan yang mungkin saya akan olah sedikit tapi lebih kurang hampir sama dia punya jawapan yang diperlukan daripada you all semua dalam final. So jadi test 1 dengan test 2 tu fahamkan betul-betul, berlatih untuk menjawab, di mana dalam final nanti mungkin ada sebahagian dalam test 1 dengan test 2 konsep dia sama macam dalam final. Sebab sebagai contoh, kalau dalam final saya tanya tentang crack dan subjek crack tu telah kita banyak fokus dalam test 1 dan sebelum ni. So jadi crack tu kemungkinan akan ada lah dalam final. Itu tips yang saya boleh bagi pada semua orang. Jadi you all boleh start daripada sekarang untuk fahamkan crack tu dan macam mana nak menulis dan macam mana nak menjawab. Soalan dia hampir lebih kurang sama macam yang saya tunjuk dalam ni lah. Berkemungkinan ada sama dan juga berkemungkinan ada sedikit olahan soalan dan jawapannya lebih kurang seperti yang saya hendak lah. Okay. Okay. Now, bagi test 1, saya rasa saya perlu untuk bincang dengan semua orang disebabkan saya rasa ada yang jawab dengan baik dan ada yang jawab mungkin belum biasa lagi dengan apa yang saya expectation saya. Bila saya lihat jawapan, saya kalau boleh nak komen atas buku soalan ataupun buku jawapan yang you all hantar. Buku jawapan yang hantar dalam sistem Putra Belas tu saya nak komen kat situ apa dia punya mistake, apa yang patut ada dan apa yang tak patut ada. Tapi saya tengok di sistem Putra Belas ni saya tak tahulah sama ada you all semua submit berbeza ataupun sistem tu dah berubah. Dia menyebabkan saya kena buka soalan tu dalam window yang lain. Saya tak boleh buka dalam Putra Belas. Yang mana Putra Belas sebelum ni dia benarkan saya komen directly dalam PDF file tu. Tapi sekarang PDF file tu kena buka separate. Bila dia buka separate, kalau saya nak tunjuk balik apa kesilapan-kesilapan kamu dalam test 1 punya jawapan tu, macam saya kena upload balik ke dalam Putra Belas. Walhal sebelum ni boleh je komen dan you all boleh tengok direct dalam kertas soalan tu. So saya nak tanya semua, masa upload soalan tu ada upload berbeza ke? Ada upload cara yang berbeza macam sebelum-sebelum ni ke? Atau sama? Minta feedback. Sama je Pak. Itu maksudnya ataupun ada sama maksudnya dalam exam-exam sebelum ni you upload PDF dan submit je macam biasa, betul tak? Sebab dia memang tak benarkan saya nak komen atas jawapan you all. Jadi itu pasal saya rasa macam agak berbeza sikitlah sistem kali ni. Tapi tak apa, saya akan discuss dengan IDEC dan tengok macam mana. Saya rasa saya nak sistem macam tu balik lah untuk saya komen. Senang untuk you tengok balik apa kesilapan ni lah.
Tapi kita teruskan dengan yang saya punya plan hari ni. First kita start dengan soalan test 1. Okey, kalau lihat dekat sini ini soalan custom ni. Sekejap saya ambil soalan lain. Bukan ni, sekejap. Okey, ini soalan hari tu. Test 1 masa tarikh 26 bulan online. Cerita pasal online ni pun saya macam ada juga saya notice yang semasa menjawab test ni saya perlukan macam terfikir masa buat test 1 ni nak buat physical test untuk test 2. Sebab saya rasa ada juga yang tak tunjuk, ada yang pakai kamera laptop saja. Tak tunjuk kamera yang boleh tengok laptop daripada dapat kamera phone, boleh tunjuk atas meja dan juga atas skrin. Kenapa saya nak tengok skrin tu? Sebab saya punya nota, kebanyakannya nota soft copy. Jadi kalau di atas skrin tu saya tak nampak, saya kuatiri ada yang rujuk nota. Bukan sebab saya saja-saja nak minta tengok atas skrin. Sebab saya nak atas skrin tu, saya tahu yang atas skrin tu hanya ada soalan sahaja. Tidak ada nota rujukan yang ditengok. Tapi berlaku ada kes beberapa pelajar, ada yang sangat-sangat baik. Ada yang saya suka sangat macam mana setup dia, nampak jelas. Skrin nampak clear, meja nampak ada buku jawapan, pen dan sebagainya. Dan bila menjawab soalan tu pun pelajar terbabit ataupun student tu, dia buat dengan keadaan yang saya rasa dia jujur lah jawab soalan. Tak ada toleh kiri kanan, tak ada tengok macam reaksi yang agak apa orang kata agak boleh baca lah, mungkin dia tengah tengok nota kan. Jadi ada yang baik, ada pula yang saya nampak, saya tengok macam tengok pada satu tempat tu terlampau lama. Kenapa? Saya pun tak tahu. Ada yang macam-macam skill lah saya nampak. Tapi apa yang saya buat untuk test 1 ni, saya tengok kepada jawapan yang diberikan. Kalau jawapan yang diberikan memang kopi bulat-bulat soalan, saya terus terang memang saya ada tolak markah sikit lah. Walaupun you all rasa you dah jawab yang terbaik, maksudnya ikut dalam nota, tapi dia adalah direct copy daripada nota, saya terpaksa tolak sebab saya dah cakap dah. Kalau boleh soalan nak dijawab mengikut kefahaman masing-masing. Saya tak, macam mana kreativiti you all pun saya tak kisah. Saya tak kisah Englishnya
orang kata tidak teratur sangat, tapi saya nampak ada effort, cuba, saya baca dan saya faham, saya akan bagi markah. Saya appreciate orang yang macam tu daripada kopinya bulat-bulat daripada nota, tapi fahamnya ataupun faham ke tak saya tak tahu. Maksudnya dia lah tak ada orang kata usaha untuk menerangkan dari segi kefahaman sendiri. Jadi kalau berlaku ada yang merasakan dah terang dan terbaik tapi sama macam nota, saya memang ada buat deduction sikit lah. Okay. Itu yang pertama. Saya juga pantau, saya juga tick nama-nama yang memang saya rasakan agak curiga daripada segi macam mana you buat menjawab soalan. Sebab daripada segi, saya sepanjang 2 jam tu saya lihat kamera masing-masing. Dan bagi yang jawab betul-betul tu memang saya cuba untuk bantu bagi markah sebab saya nampak ada usaha. Tapi bagi yang ada cuba untuk meniru jawab tu, saya dah bagi tahu tadi, saya tidak lah. Okay, so again soalan ni answer all question dan you all boleh expect test 2 pun lebih kurang macam ni lah, answer all question. Sebab saya, test 1 dengan test 2 saya plan untuk tidak bagi pilihan. Tapi final, as usual, saya akan buat pilihan. Okay. Kenapa saya soalan ni dalam bahasa Inggeris adalah untuk memudahkan semua relate dengan nota-nota yang ada lah. Boleh terms-terms tu dah biasa ya. Kalau saya tukar pada bahasa Melayu mungkin terms tu akan berterabur lah, akan jadi bermacam-macam terms yang digunakan. Okay, so pergi pada question nombor 1. Ini adalah hospital lah. Hospital yang mengalami scaling, spoiling dengan delimitation. Saya rasa by now you all semua dah tahu dah scaling tu apa, spoiling tu apa, delimitation tu apa. Itu adalah masalah konkret cover dan juga masalah konkret di permukaan. Okey, dan saya nyatakan ini adalah disebabkan oleh environment dan yang terlibat adalah beams, column dan juga slab. Jadi ini adalah lokasi-lokasi scaling, spoiling dan delimitation ini berlaku lah. So minta jelaskan berkaitan, saya dah bagi tips pun sebelum ujian, iaitu minta baca section 85A dalam DBKL. Saya tak perlu hafal, minta you all hafal sebiji-sebiji section 85A dalam DKL tu, tapi at least boleh nyatakan flow dia, apa yang perlu dibuat oleh tuan punya bangunan, apakah lantikan yang dibuat, apakah laporan yang perlu dihantar, masukkan kriteria jurutera yang dipilih dan sebagainya. Lagi banyak input yang masukkan dalam tu, lagi besarlah markah untuk bahagian satu ni. Okey, 1A1 ni. So jadi saya tengok banyak juga, boleh katakan 70% boleh jawab soalan ni. Maksudnya you all semua cuba untuk baca dan fahamkan nota di BKL yang saya baca tu, PBT tu, tapi ada juga jawapan yang kaitkan dengan phase 1, phase 2, phase 3 Phase 1, phase 2, phase 3 tu adalah visual inspection dalam nota saya yang menerangkan daripada segi phase 1 itu adalah visual inspection, phase 2 itu adalah NDT dan phase 3 itu adalah destructive test. Itu tidak ada kaitan dengan section 85A atas 903. Tapi saya bagi juga markah walaupun ia terang-terang tak tepat lah. 85A tidak ada menerangkan tentang fasa phase 1, phase 2 dan phase 3 punya level untuk buat inspection. Jadi saya harap you all clear kenapa ada yang dah jawab tapi tak dapat markah yang tinggi sebab tidak tepat. Kemudian berkaitan dengan A2, select the most suitable method rehabilitate the custom resident quarters. Okey, dekat sini adalah custom resident quarters dan tidak ada, saya dah nantikan dalam WhatsApp juga, tak ada siapa yang tanya kenapa custom resident quarters. Kalau ada ni, at least soalan ni kenapa dia tak relate dengan soalan A, padahal soalan A adalah public hospital. So tak ada siapa tanya.
Jadi saya pun boleh terimalah jawapan tu. Tapi kalau boleh, kalau ada benda-benda macam ni akan datang, minta tolong highlight, tanya soalan. Yelah, nak tengok sama ada tak notis ada kesilapan dekat sini, kesilapan soalan, iaitu atas tu public hospital, bawah tu custom. Select the most suitable method to rehabilitate the public hospital sepatutnya. Okey, ada yang tulis the suitable method to repair the rehabilitate the public hospital tu, itu lagi advance lagi lah. Maksudnya dia tahu soalan tu sebenarnya relate dengan public hospital tu. Okey, 3 problem ni, scaling, spalling dan delamination ni adalah berkaitan dengan masalah konkrit yang tercabut, yang renggang, yang ada void dan juga ada retak scaling. Jawapan yang saya terima kebanyakannya, 90% kebanyakannya mengatakan dia ada, okeylah, ada yang kata guna CFRP, ada yang tulis, ada yang jawab guna CFRP. Ya. Okey. Kalau ada siapa-siapa nak mencela, please cakap dan saya boleh bagi respon. Repair, scaling, spalling dan delamination ni tidak boleh gunakan CFRP sebab dia adalah konkrit yang dah renggang ataupun dah mula separate daripada the current structure. So jadi kita kena buat hacking kepada level yang mana sampai kepada konkrit yang perfect ataupun sound konkrit yang kuat. Kawasan yang dah renggang tu atau kawasan yang dah mula tercabut tu kita tanggalkan, kita kopekkan, kita keluarkan dia daripada permukaan konkrit dan kita tampal guna grouting ataupun gunakan pressure grouting, dan kita buat formwork di luar untuk jadikan bentuk asal beam atau bentuk asal tiang atau bentuk asal slab. Jadi CFRP ni, dia kalau saya nak ulang, CFRP ni dia bukan untuk semua repair. CFRP ni hanyalah untuk repair structure-structure yang mengalami pengurangan capacity, carrying capacity dalam menampung beban lontaran atau menampung beban receh. CFRP tu dia menguatkan lagi struktur tu. Dia bukannya untuk struktur-struktur yang dah tercabut, konkrit yang dah tercabut. Kalau kita letak CFRP dekat konkrit yang tercabut, dia tidak akan menyelesaikan masalah tiga-tiga masalah ni. Jadi bagi yang menjawab CFRP tu, saya tak bagi markah penuh lah. Saya bagi markah yang boleh dikirakan sebagai hampir-hampir tepat lah. Okey. Ada yang tak menjawab. Kalau yang tak menjawab tu, saya bagi kosong lah. Jangan biarkan kosong. Ada yang biarkan A1, A2 ni kosong saja, dia tak jawab. Dia biarkan. Jadi saya paksa bagi kosong lah. Dan satu lagi juga, bila dapat soalan macam ni, nak minta you all semua, jangan kelirukan saya untuk menanda soalan ni. Ada yang jawab A, 1 dan 2 combine. Jadi saya nak separatekan jawapan nombor 1 kat mana berhentinya. Kat mana jawapan nombor 1 tu berhenti. Dan kat mana jawapan nombor 2A ni bermula. Jadi saya terpaksa baca semua. Rupanya dia combine. A1 dan 2 jawab dalam satu soalan yang panjang. Yang sangat panjang. Jadi jangan buat macam tu sebab dia mengelirukan saya untuk menanda. Kalau boleh mudahkan saya untuk menanda, jadi mudah untuk saya bagi markah. Kalau dia mengelirukan saya pun keliru juga nak bagi markah apa-apa kan. Macam itulah lebih kurang. Okey. So, okey, itu berkaitan dengan soal 1A, 1 dan 2.
Nanti kita tentang the most suitable method to rehabilitate ni, untuk repair ni, nanti akan ada macam hari ni punya kuliah tentang konkrit ni, tentang SIKA ni akan mengajar tentang bagaimana nak buat konkrit repair. Harap dia akan menambah lagi you all punya pengetahuan lah untuk menjawab soalan ni. Dalam ni ada, kita akan go through satu part yang menerangkan tentang pembaikan. Dia ada macam-macam. Ini ada grout pouring method kalau crack. Dia ada injection working Sikado, ada yang ini. Kemudian kita ada hand patch, spraying mortar ada yang digunakan oleh SIKA. Ini adalah idea-idea yang boleh you all gunakan untuk menjawab soalan-soalan macam ni lah. Concrete repair, bersihkan dia, bersihkan yang karat dan tampal dan cat semula lah. Okay, ini adalah metod daripada SIKA. Nanti kita akan discuss lah dalam slide ni sekejap lagi. Okey, saya patah balik pada soalan ni. Okey. Itu soalan 1A. 1B, based on your conduct visual assessment, discuss detail difference between structural and non-structural crack. Structural crack adalah adalah structure crack pada structure macam beam, column, slab, itu adalah structure crack. Dan non-structure crack adalah crack-crack yang berada disebabkan bukan kepada structure yang tadi itulah, yang tiga tu, the main frame structure. Frame structure maksudnya adalah structure itu adalah dibina berasaskan beam, column dengan slab. Itu frame structure. Okay. So non-structural crack adalah crack-crack yang selain wujud pada structural member yang saya sebutkan tadi itulah. Dia boleh ada kat wall dan dia like macam crazing, honeycomb dan sebagainya. Benda-benda macam itulah yang tidak mengganggu kerja ataupun servis life struktur terbabit. Okey. Ada bermacam-macam jawapan yang diberikan. Saya baca satu persatu. Dan ada yang terangkan dengan very menarik untuk saya baca. Dan benda ni juga saya harap you all put some effort lah untuk fahamkan dengan detail ataupun menerangkan dia dengan lebih baik pada masa akan datang. Sebab dijangka mungkin akan ada soalan macam ni berulang balik lah. Nak beza antara non-structural crack dengan structural crack. Sebab ini penting bagi kerja-kerja visual inspection. Jadi emphasize dekat situ adalah tentang pemahaman structure dengan non-structural crack. Okey, itu soalan 1B. Kemudian 2A, 5 type of distress. Ini saya rasa saya pun dah bagi tahu, baca nature of distress tu. Dia ada macam-macam nature of distress yang you boleh tunjuk dan you boleh gambarkan, tapi kebanyakannya berjaya lah menjawab soalan ni. Tapi yalah, kat situ saya boleh kesan jugalah beberapa jawapan yang hampir sama macam nota. Dan ada yang jawab dengan kreatif bagi soalan ni. Dia buat dalam bentuk yang menarik untuk saya baca dan juga menunjukkan pelajar terbabit faham tentang perbezaan type of distress ni. Dan kemudian ada gambar dan dia juga gunakan, pelajar ini juga menggunakan keyword ni, appearance, cause and significant. Dia gunakan balik ni dan dia terangkan satu persatu. Saya rasa bagus pelajar ni buat macam tu. Jadi saya tahulah dia faham. Sebab bila kadang-kadang soalan, saya nampak ada yang tak baca soalan dengan lengkap. Antaranya kena botol markah disebabkan tak buat yang ini. All shall be explained with illustration.
terang tentang 5 type, different type ni dah okey lah. Dah nampak lah, saya nampak jelas lah ada 5 jenis distress. Berjaya lah terang separatekan 5 tu. Sekali bila tengok jawapan, dia just explain sahaja. Tidak ada lukisan. Illustration tu illustrate based on pemahaman masing-masing lah. Tapi kena faham daripada nota dan terangkan ikut, tak semestinya angle dan view yang sama daripada nota. It can be from any angle dan juga it can be from any surface of the concrete untuk you tunjukkan pemahaman tentang, sebagai contoh, kewujudan efflorescence. Dia tak, kalau susah nak draw efflorescence, cari masalah lain, masalah crack, masalah honeycomb dan sebagainya. Itu antara benda-benda yang you all boleh buat untuk improve bagi menjawab soalan ni lah. Dia yang banyak hilang markah, dia antaranya tak lukis dan dia tidak menerangkan mengikut soalan, iaitu appearance, cause dengan significant. Dia tak baca soalan tu betul-betul. Okey, dah hilang markah kat situ lah. Okey, kemudian nombor 2B, distinguish in detail occurrence of intermediate crack, critical diagonal crack and plaque antibody. Ini saya dah bagi tips. Dah suruh baca dah muka surat sekian dan sekian. Ada yang baik, bagus. Ada yang usaha untuk menjawab soalan ni berdasarkan pemahaman. Ada yang betul-betul ikut dalam nota. Jadi saya agak minta supaya akan datang fahamkan ni dan boleh menjawab soalan ni. Ini pun salah satu emphasize ataupun penekanan yang saya berikan dalam subjek ni lah. Mungkin akan ulang balik ke, ataupun soalan yang hampir sama macam ni akan keluar balik ke. Tapi basically test 1 ni sedikit sebanyak boleh gambarkan untuk final keluar apa dan sebagainya. Okay. Jadi saya harap untuk 2B tu mohon baca balik, fahamkan balik. Tak faham, itu pasal saya minta you all semua dalam kelas, lepas kelas, minta tanya soalan. Bila tak ada soalan tu, saya tahu di mana yang boleh saya bantu untuk improvekan pemahaman. Jadi kalau ada soalan tu, nanti you all sendiri pun akan mudah untuk menjawab soalan-soalan yang macam ni. Okay, jadi saya dah selesai lah go through dengan semua berkaitan dengan test 1. Jadi saya buka untuk apa-apa soalan sebelum saya teruskan dengan kuliah kita hari ini lah. Ada apa-apa soalan tak? Jelas ke apa saya cakap sekarang ni? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Jelas. Right. Okay. Kalau semua dah faham tentang apa yang saya expect untuk ujian, jadi untuk akan datang harap tahulah apa expectation saya. Saya harap yang mana yang dapat markah tak berapa baik untuk test 1 jangan putus asa. Saya ada student dalam semester-semester sebelum ni yang kalau test 1 dia tak berapa baik dan dia put effort untuk test 2, dia put effort dekat assignment, dia put effort dekat final, dia still boleh dapat A. Subjek ini ada potensi untuk ramai dapat A, tapi usaha sedikit, put some effort. Okey, bila cerita pasal assignment ni, assignment adalah peluang untuk semua dapat markah tinggi, markah yang banyak, sebab saya bagi 20%, and kebiasaannya saya akan bagi markah hampir full mark lah biasanya. Tapi satu je saya minta you all semua, buat laporan tu kemas, tunjukkan ikut seperti sampel yang saya bagi. Saya akan bagi sampel report. Saya cuba hari ni, besok ataupun dalam masa yang saya sempat nak hantar. Kalau tak dapat, remind saya. Jadi keputusan saya hari ini, you all boleh baca lah. Saya mungkin tidak, saya assignment akan berdasarkan kepada, assignment adalah you all semua kena cari 3 kes. Yang pasal assignment calculation tu saya rasa
saya letak on hold dululah. Itu mungkin tak sempat untuk you all buat nanti. Itu nanti calculation nanti saya akan discuss sedikit dalam kelas. Calculation untuk pengiraan yang pernah saya terangkan dalam slide yang awal-awal dulu, iaitu anchorage length. Itu saya akan revise balik dengan you all. Kita buat satu example dan cuba untuk dapatkan berapakah anchorage length untuk satu-satu plate dalam reka bentuk plating. Dan okey, itu tak apa. Itu kita akan tengok kemudian. Tapi untuk assignment, saya nak highlightkan pada semua, perlu cari 3 case, satu grup 3 orang, satu orang satu case, dan sampel assignment saya akan bagi. Jadi kalau boleh ikut, bukan tiru ayat sebiji-sebiji, bukan copy dan sebagainya, tapi basically format dia lebih kurang macam tu. Saya akan bagi sampel, tapi saya belum tak tahu, saya cuba kalau sempat kita bincang hari ni, kalau tak sempat kita akan bincang dalam kelas akan datang, bagaimana especially tentang map ataupun peta yang saya expect lah, dan macam mana yang report yang saya perlukan daripada you all semua lah. Okay. Jadi assignment last untuk hantar adalah pada minggu ke-14 hari Jumaat. Hari Jumaat minggu 14 tengah malam. Maksudnya by Sabtu minggu 14 tu saya dah boleh start marking. Tapi kalau siapa-siapa yang dah siap awal, nak hantar awal, tak ada masalah. Hantar awal dibenarkan kalau you dah ada semua. Tapi jangan lewat sampai lebih daripada hari Jumaat minggu ke-14. You ada banyak lagi masa, ni dah baru minggu ke-9, dah boleh start dah. Mata tu tengok-tengok crack-crack yang ada dekat sekitar bangunan-bangunan tu. Boleh dah mula jadi macam, yelah, bila you dah belajar ni, saya harap you all semua nanti akan jadi seorang yang very peka terhadap masalah struktur di sekitar. Kita tengok crack, kita akan mula tanya macam mana crack ni boleh jadi. Boleh tengok ada spalling, kita boleh rasa, you all semua dah boleh agak dah apa punca-punca dia. Jadi akan ada awareness lah. Bila everybody dalam kelas ni akan ada awareness dan dia akan dibawa ke dalam alam pekerjaan, nanti you all nanti akan ada sense of orang kata apa, bila buat design tu adalah fikir untuk jadikan bangunan tu easy maintenance. Kadang-kadang kita tengok bangunan-bangunan yang direka bentuk cantik, menarik, orang kata memang pleasant to the eye lah, tapi bila dari segi maintenance dia ada agak susah. Nak naik tu kena pakai staging yang bertingkat-tingkat. Kawasan tu nak diakses sangat susah. Bila isu saya rasa antara benda yang saya rasa banyak lacking dari segi design ni adalah dari segi tak kisahlah jambatan ke, bangunan tinggi ke, bangunan rumah ke, rumah teres ke, rumah banglo ke. Dia adalah isu accessibility untuk buat repair. Sebagai contoh, saya ada rumah yang saya ada bincang dengan orang di luar lah. Rumah dia besar, dalamnya susun aturnya menarik, cantik. Dari segi architecture dia, dari segi design dia semua okey. Tapi isu dia adalah akses untuk ke tangki air. Susah sangat sebab dia nak terlampau tutup tangki air tu daripada nampak. Tapi dari segi maintenance dia agak complicated sikit lah. Dan juga daripada segi teknologi yang digunakan. Rumah tersebut adalah rumah yang menggunakan pump. Bukan untuk pakai pump dalam rumah. Sistem piping dia kena betul. Sistem piping dia boleh tahan pressure. Mungkin ini dah melibatkan sedikit tentang hidrologi.
kena ada pipe tu kena tahan pressure, tidak mudah pecah dan sebagainya. Tapi ada kes yang dalam rumah pakai pipe air yang tidak sesuai dengan capacity pump. Dia pipe air tu mudah pecah dekat, especially dekat joint, dekat angle elbow kalau elbow, dekat elbow yang 90 degree ataupun T-joint dekat pipe. Di situlah air banyak leaking, dan bila pakai pump ni dalam rumah, kalau lihat you masuk toilet dekat rumah sendiri ke, you masuk toilet dekat asrama ke, leaking, air menitik, bagi sistem air yang tidak ada pump, dia tak ada isu tau. Dia tidak akan menyebabkan pembaziran tenaga elektrik. Tapi kalau rumah yang ada pump, ada leaking sikit dia, pipe terlupa tutup, pump itu akan sentiasa on jika dia terbuka dengan agak lama. Kalau dia menitik dan kalau dia menitik sahaja, pump akan sentiasa terbuka. Apabila pump detect dalam pipe air itu pressure dia jatuh. Dia dalam pump water pump dekat dalam rumah ni, dia ada sistem, dia akan detect bila pressure dalam pipe air itu jatuh, dia akan push air ke dalam pipe untuk dapatkan pressure yang sepatutnya. Jadi bila ada leaking, pump akan leaking yang menitik, pump akan setiap 5 minit sekali berbunyi, dan ini akan menjadi kos kepada orang yang duduk dalam rumah tu. Bil api naik. Bil api mencanak naik disebabkan oleh pump sentiasa setiap 5 minit hidup. Jadi benda-benda macam ni sebagai engineer nanti akan datang, kena fikirlah untuk cara yang terbaik untuk bagi kerja-kerja maintenance dia buat dan kerja-kerja repair dia buat. Accessibility tu kena ada. Kadang-kadang setengah-tengah tempat susah nak masuk, susah nak repair, tapi benda tu berkaitan dengan keselamatan. Jadi saya harap subjek ni sedikit sebanyaklah membagi kesedaran pada semua tentang pentingnya perkara-perkara yang saya cakapkan tadi. Okey. So again, patah balik tadi tentang apa yang saya dah jauh tu pergi, tapi berkaitan dengan assignment, minta buat assignment tu. So 3 case, satu group. Saya tak dapat lagi list nama lah, Husni. Saya bagi kat Prof. Okay. Alright. So nanti bagi list nama group untuk buat assignment ni. Saya sebenarnya saya dah tengok sedikit lah hari tu Husni ada share ataupun Husni ada share dalam WhatsApp group. Sebenarnya saya nak komen tentang pembahagian group, tetapi sebab dia melibatkan markah, jadi saya biarkan ajalah, asalkan you boleh dapat skor markah yang paling tinggi untuk assignment yang saya bagi. Okey, kenapa saya rasa bila saya tengok tu saya rasa macam ada benda yang saya nak cakap tapi saya sabar-sabarkan diri saya, adalah dia dah jadi very group tu akan jadi macam, kalau lelaki sahaja, dia jadi tak bercampur. Kalau ikut saya, sebenarnya sebelum ni saya cuba buat macam ni. Satu group kena ada mixed gender dengan mixed race. Okey, maksudnya berbilang kaum dan ada lelaki dan perempuan lah. Tapi bila saya tengok tu, ini dah tak ikut seperti itu. Tapi yalah, bila apa yang mengajar saya adalah bila saya paksa yang masih saya cakap tu, mixed gender, mixed race, dia menjadikan grup-grup tu susah nak dapat kerjasama masing-masing tak ngam lah. Jadi
patut boleh dapat full mark, dan mula dah saya dengar cerita-cerita macam dia ni tak contribute, dia ni tak menyumbang dan sebagainya lah. Okey, tak apa, saya biarkan sebab nak bagi peluang you all untuk dapat markah yang tertinggi bagi kerja assignment ni. Saya biarkan walaupun dia bukan mixed races ataupun mixed gender, saya biarkan. Tapi buat assignment ni dengan yang sebaik mungkin lah. Kalau ada macam saya ada handle sekejap last semester, tahun lepas saya ada handle kerja assignment bagi jurutera dan masyarakat. Kalau saya dah beritahu juga subjek tu punya group, kalau ada pelajar yang tak contribute, sila maklumkan pada saya lah. Sebab saya akan bagi markah sama untuk tiga-tiga, sebab saya rasakan masing-masing dah orang kata apa, dah final year, dah biasa buat assignment. Jadi saya harap tak ada isu ada yang menumpang saja tak contribute. Okay. Kalau ada kes-kes macam tu, minta maklumkan pada saya dan saya akan ambil tindakan yang sepatutnya lah. Saya harap tak ada lah, masing-masing boleh kerjasama each other. Tak ada yang tak buat kerja, masing-masing buat kerja. Okay. Alright, so sekarang ni saya nak teruskan dengan kuliah saya hari ni. Macam-macam yang saya dah bincang berkaitan dengan test 1 dan assignment, visit dan sebagainya. Saya harap semua jelas lah. Okey, saya nak sentuh tentang kerja-kerja repair dengan kerja-kerja protection ni. Ini saya dapat nota ni daripada SICA, tahun dia 2015. The person name Liu Kim Ming ni dah tak bekerja dengan SICA lah. Lama dah sangat nota ni, tapi saya gunakan juga nota ni sampai hari ni, slide ni sampai hari ni, sebab dia very easy to go through and discuss lah dengan you all semua. And the slide is also very informative lah, easy to understand. Okay, so ni SICA Kimia. Saya cakap itu hari, kita dalam Malaysia kita ada 3 company yang buat kerja-kerja macam ni, kerja-kerja repair ni. SICA, MAPE dengan Embrace. Tapi SICA lah yang paling banyak dominate kerja-kerja ni dalam Malaysia. Okay. Ini dia punya, orang kata apa, successful project lah. Saya pun bulan 6 ni nanti, bulan depan insyaAllah, hujung bulan depan saya akan bentangkan dalam satu conference yang diadakan oleh seminar yang diadakan oleh agensi nuklear berkaitan tentang successful repair project. Saya akan kerjasama dengan JKR untuk hasilkan satu kertas pembentangan bagi seminar itulah. So ini adalah successful project SICA. Dia berjaya membaiki bangunan di sebelah kiri ni, penuh dengan defect, penuh dengan mungkin ada spoiling, ada delamination, ada cracks dan sebagainya. Masalah utama yang kita dah belajar sebelum ni ada wujud pada struktur di sebelah kiri, dan mereka berjaya repair menggunakan produk-produk mereka untuk menjadikan bangunan itu seperti di bangunan sebelah kanan. So apa yang ingin ditunjukkan di sini adalah setiap bangunan tu boleh diselamatkan ataupun salvage, boleh dibaiki lagi, kecuali kalau dia dah terlampau teruk. Maksudnya seteruk-teruk bangunan yang di sebelah kiri ini sebenarnya masih boleh dibaiki dengan syarat perlukan ujian-ujian yang menunjukkan bahawa bangunan ini masih lagi kukuh, struktur-struktur utamanya masih lagi kukuh. Okey, ini adalah ayat dekat atas ni, betul. Apa yang berlaku kalau kita tak maintain structure, tidak ada buat pemeriksaan secara berkala yang telah dinyatakan dalam Seksyen 85A ataupun garis panduan di BKL, yang mana lama-kelamaan bangunan mungkin akan berlakunya kerosakan dan akan runtuh sebegini.
kalau dilihat dekat sini, ini adalah parking lot dan saya rasa laki ataupun nasib baik lah. Di sini tidak ada nampak kenderaan terhimpap. Mungkin benda ni berlaku di sebelah waktu, bukan waktu peak ataupun di sebelah malam di mana tidak ada kenderaan di kawasan ini lah. Kalau ada kenderaan di kawasan bawah slab ni akan ada casualty lah, atau ada yang maut lah, ada yang mati lah maksudnya. Jadi kita tak nak macam tu lah. Kita tak nak kes-kes macam ni menjadi penyumbang kepada statistik casualty dalam Malaysia. Dan kita sebagai jurutera kena ada satu sense of tanggungjawab untuk keselamatan orang awam. Civil tu awam. Jadi anything yang civil buat sangat-sangat berkaitan dengan orang awam. Jalan, bangunan, infrastruktur dan sebagainya. Okey, exposure of reinforced concrete ada berbagai-bagai. Kalau tengok pada soalan test 1 tadi tu adalah exposure to the environment. Jadi environment ni dia main peranan penting lah untuk merosakkan konkrit. Konkrit tu kadang-kadang diperlukan sedikit bantuan, iaitu melindungi daripada attack daripada environment. Dia ada attack daripada CO2, H2O, sulfate oksida, nitrogen oksida dan juga kalsium. So banyak pendedahan bahan-bahan kimia yang akan mengakibatkan struktur, especially konkrit, dia mengalami penyusutan kualiti, deteriorate, penyusutan kekuatan disebabkan oleh terdedahnya kepada environment. Jadi apakah perlu dibuat? Perlu ada treatment dan perlu ada penjagaan bagi membantu konkrit untuk tidak mengalami kerosakan. Sebab bila konkrit ni dia macam protective layer to the steel bar kat dalam ni lah. Bila konkrit tu dia dah mula can be penetrated by the environment punya exposure, so the structure start to ada problem. Okay, ini adalah masalah-masalah struktur. Apa yang you all dah belajar ni tak lari daripada apa-apa pemahaman-pemahaman di luar sana. You ada pemahaman tentang leaching, efflorescence, steel reinforcement corrosion, structural crack, spalling, non-structural crack, steel corrosion, scaling dan sebagainya. Apa yang belajar dalam kelas ni, kalau you keluar, you buat kerja yang sama, pemahaman dia sama. Tidak ada benda-benda yang pelik-pelik ya, ataupun berbeza daripada apa yang industri pakai. Jadi jadi itulah eloknya tahu bagi apa yang terms-terms yang digunakan oleh industri di luar untuk mengklasifikasikan kerosakan-kerosakan struktur. So bila dah tengok ni, you all semua dah boleh tahu benda-benda ni dengan penerangan dalam nota-nota yang diberikan sebelum ini. Structure crack pun dekat sini kalau dilihat, ini adalah di tengah-tengah span. Ini ada kolom dan mungkin kolom di sini ataupun kolom di sini. Di sini mungkin tak nampak, dia tak buat petak merah. Di sini petak merah, ada tengah-tengah ada crack. Bila vertical crack di tengah-tengah ni adalah fracture crack. Dia sebenarnya bagi pre-stress box girder macam ni susah nak berlaku crack yang macam ni. Susah sebab dia ada tendon. Tendon ni akan bagi very high compression force kepada the structure. Benda-benda ni tidak akan berlaku. Dia pre-stress ni adalah langkah yang boleh digunakan untuk counter masalah-masalah crack. Jadi bila ada pre-stress ini tak akan berlaku. Tapi kalau normal beam, yes. Ada potensi untuk berlakunya fracture crack dan juga shear crack. Shear crack ni dia melintang macam ni. Dan ini adalah mungkin fracture shear crack, combination antara fracture dengan combination antara shear dengan fracture crack. Dan ini adalah purely fracture crack. Okay, steel walls dan sebagainya. Okay, so dan ini adalah corrosion yang disebabkan oleh carbonation,
carbonation daripada konkrit tu dia diperoi dan dia mudah tertanggal dan berlakunya delamination ataupun swelling. Rebar corrosion by chloride ion, maksudnya besi ini telah mengalami pengoksidaan yang sangat serius dan mengakibatkan pengaratan yang menyebabkan keluasan steel bar itu berkurangan. Okey. Ini adalah antara gambar yang pernah you all semua dah lihat. Ini adalah efflorescent. Ini adalah satu gambar yang menerangkan tentang concrete spoiling disebabkan oleh steel corrosion. Di dalam konkrit ni steel dah mula mengembang dan menolak permukaan konkrit itu daripada konkrit. Jadi dia dah mula start untuk crack. So ini adalah satu lagi contoh bila ada concrete cover yang tak tebal, yang mana besi betul-betul berada di sama permukaan dengan konkrit, so air mudah meresap dan mengakibatkan besi berkarat. Sebagai contoh di sini juga dia menunjukkan besi berkarat pada permukaan konkrit disebabkan cover yang tidak cukup. Sebab cover yang diperlukan minimum adalah 20 dalam desain reka bentuk yang sedia ada. Okey, ini adalah sedikit gambaran berkaitan dengan pemahaman yang you all semua dah faham. Konkrit pH ni antara 12 hingga 13.5, iaitu dia adalah alkaline, dan apabila disembur dengan chemical phenolphthalein, dia akan menghasilkan pH 12.5 hingga 13.5 lah. Okey, dan reinforcing steel itu bar, dan ini akan ada. Jadi ini juga adalah satu perkara yang you all juga kena tahu. Mungkin ada yang pernah buat dekat site, ada yang pernah lihat dekat site, ada karat besi yang berwarna brownish color, yang mana dia tidak tebal. Dia ada lah. Bila kita buat steel bar tu letak dekat bahagian luar, akan wujud passive layer of iron oxide yang dia tak tebal pun, dia nipis lah. Okay. So dalam dia punya ketebalan adalah seperti yang ditulis dalam slide ni, dan ianya boleh dibuang dengan melakukan atau sembur dengan air lah, water jet. Kita sembur water jet tu, kita bersihkan passive layer ion yang nipis ni, dan kemudian besi itu boleh dimasukkan di dalam konkrit lah. Jadi kalau sebagai jurutera nanti masa kerja dekat site, kalau nampak benda-benda macam ni, cuba usahakan untuk minta pihak kontraktor untuk buangkan passive layer ion ni lah, dengan water jet ataupun apa-apa kaedah yang ada dalam industri untuk bersihkan. Kalau diorang tak dengar, okey, saya ikut yang awal, saya tak nak tambah lah apa yang kalau diorang tak dengar tu. Tapi kalau boleh minta juga diorang dengar. Sebab bila saya kata kalau diorang tak dengar, maksudnya dia macam membenarkan passive ion ni ada dekat dalam bar, pada bar dan kemudian kas. Sebenarnya elok untuk dibersihkan. Tapi ada juga kontraktor yang passive layer ion ni ada pada reinforcement bar dan dia still lagi buat kerja-kerja konkrit. Tapi argument dia dekat sini adalah apabila konkrit tu selaputkan bar tu, dalam masa yang sama passive ion, layer ion ni pun akan tertanggal daripada permukaan besi. Tapi yalah, elok kita buanglah sebelum ada dalam konkrit.
sebelum struktur itu di-cast lah, beam column ataupun slab. Okey, kemudian ini adalah steel corrosion. Ini adalah explanation yang mudah untuk faham, iaitu ada attack daripada carbon dioxide, chloride, oksigen, water yang cuba untuk penetrate konkrit. Dia bukan cubalah, dia memang secara semula jadinya akan menyerap dalam konkrit. Akan cuba menyerap. So air bila hujan dia akan bertakung di permukaan konkrit, dan bila tidak ada sistem pengaliran yang baik, air akan meresap dalam konkrit. Jadi kerja-kerja waterproofing sangatlah penting di sini. Okay, so concrete cover penting, permeability, porosity berkaitan dengan water cement ratio, ada kaitannya. Okay, compaction, pemadatan, kalau pemadatan tidak dibuat dengan betul akan berlaku honeycomb. Apabila honeycomb, you all semua tahu honeycomb ni adalah apabila aggregate terpisah dengan tidak dibaluti oleh simen, nampak batu bau tu terkeluar daripada permukaan konkrit, di situlah air akan masuk dan sebagainya. Okay, kemudian curing perlu, sebab curing ini akan mengakibatkan ada settlement cracks, ada shrinkage crack. Benda-benda tu bila dah baca ni dah boleh faham lah, nak relatekan dengan pemahaman crack-crack yang kita dah bincang sebelum ni. Joints ada yang disebabkan oleh temperature difference. Expansion joint penting bagi jambatan dan juga bangunan, sebabkan untuk membenarkan pengucutan dan pengembangan struktur. Kalau tak ada expansion joint, bangunan itu akan menjadi terlalu rigid dan boleh mengakibatkan keretakan-keretakan yang lain timbul. Okay? Tapi tidak semua bangunan ada joint, expansion joint. Bukan semua bangunan perlu ada. Okey. Kemudian chlorides adalah daripada segi chlorides adalah daripada environment. Okey, dan humidity adalah daripada segi kelembapan di dalam udara. Okey, humidity yang tinggi perlu ada potensi untuk mengakibatkan satu-satu struktur itu mengalami carbonation. Saya ada satu projek ataupun ada satu case yang dibuat. Okey, ini adalah saya tak keluarkan tadi. Ada satu case yang berkaitan dengan jambatan tu ada masalah carbonation yang serius. Dan bila disiasat, dibuat visual inspection, chemical inspection dan sebagainya, didapati bahawa yang menyebabkan carbonation teruk berlaku pada struktur di bawah jambatan tu adalah humidity. Humidity dia sangat tinggi yang di bahagian bawah jambatan tersebut. Itu yang menyebabkan kawasan tu berlakunya carbonation yang teruk. Okay, so stage 1 corrosion dia adalah pertama breakdown of the protective layer. Protective layer itu adalah konkrit dengan carbonation, berlakunya carbonation, chloride attacks. Protective layer tu konkrit tu dah mula lemah dan kemudian berlakunya penetration of water, oksigen dan sebagainya lah. Kemudian ada electrolyte punya proses, iaitu anode kathode, menyebabkan konkrit besi tersebut berkarat. Bermulalah proses pengeratan besi di dalam konkrit. Okey, ini adalah sambungan kepada corrosion steel dalam konkrit.
Ini again ejen yang akan menyerang permukaan konkrit. Ini adalah apabila pengaratan berlaku, permukaan konkrit akan dipecahkan dan akhirnya konkrit yang ini akan terkeluar. Ini adalah repetitive pH dinatakan dan still diselaputi konkrit, dan ini adalah proses daripada still to diprotect apabila dia masuk pH reduce, kemudian bermulanya proses pengaratan dan juga memulanya proses corrosion propagation. Karat mula propagate kepada seluruh steel bar. So ini adalah step-step yang berlaku bagi pengaratan besi dalam konkrit. Okey, ni carbonation dan antaranya nampak macam ni. Okey, saya cakap tadi berkaitan ada projek yang saya buat bersama dengan pihak JKR. Di bahagian bawah jambatan humidity dia tinggi dan mengakibatkan carbonation. Dalam gambar rajah ni pun menyokong penyembuhan saya yang saya jumpa di projek tersebut, iaitu bahagian bawah ni disebabkan dia berada rapat dengan permukaan air di bawah ni. Bila panas, bila berlakunya penyejatan air itu akan tersejat dan kawasan ni akan berlakunya kelembapan yang tinggi dan mengakibatkan konkrit tersebut rosak seperti yang dalam gambar. Dan bila konkrit rosak, kelembapan tersebut ataupun partikel-partikel air itu akan menyerang besi. Okey, ini adalah akibat daripada pengeratan besi. Kawasan ini dia telah diserang oleh klorid. Konkrit akan mula tercabut dan jadi peroi atau dia menjadi very brittle dan dia jatuh dan tercabut. Kemudian yang ini adalah hasil daripada steel reinforcement yang telah berkarat, dan apabila steel reinforcement berkarat dia mengembang, dan apabila dia telah mengalami proses pengembangan, lama-lama dia akan akhirnya menjadi reput. Reputnya adalah seperti dalam gambar ni lah. Okay, luas permukaan besi bar itu akan menjadi tidak serata. Dan apabila dia reput, lama-lama kawasan ini akan terputus. Besi di sini akan terputus. Apabila besi di sini akan terputus, akan memberi amaran yang sangat serius kepada jurutera agar kerja-kerja pembaikan perlu dilakukan dengan segera, kerana fungsi steel bar ini, iaitu untuk memberi membantu konkrit dari segi tegangan, telah hilang fungsinya. Okey. So ini adalah proses anod dan katod berlaku bagi pengaratan. Ini adalah kewujudan klorid, dan ini adalah penyepatan ataupun pencepatan berlakunya benda-benda yang di atas ni lah. Okey, antaranya acidic environment lah. Acceleration, catalyst of reaction, pemangkin. Catalyst ni pemangkin kepada masalah ini adalah acidic environment. Okey. Kemudian corrosion due to carbonation. This adalah gambar rajah untuk menerangkan, nanti kita akan tengok dia buat pembandingan antara carbonation dengan chloride ingress. Okey. Carbonation, apabila konkrit itu berlaku carbonation, reduction of bar adalah daripada 0.02 mm
kepada 0.2 mm setahun. So jadi kalau benda ini tidak dibaiki, benda ini tidak dibuat sesuatu, pada tahun yang kelima bermulanya carbonation 1 mm dah berkurang. Maksudnya 5 tahun 1 mm, saiz bar akan berkurang daripada 10 mm ataupun 12 mm kepada 12 mm lah, kita ambil 12 mm dah berkurang menjadi 11. Tahun yang ke-10 daripada 12 mm berkurang menjadi 10 mm. So jadi 10 tahun 2 mm hilang. Jadi kena buat tindakan yang cepat bagi mengatasi masalah ni. Kemudian chloride ingress, chloride acidic ataupun terdedah kepada air garam dan sebagainya. Reduction of rebar approximately 1 mm ke 10 mm setahun. Okay, chloride ingress ni dia bukan saja attack konkrit, lepas dia dah attack konkrit dia akan expose bar, dan kemudian apabila dia expose bar dia akan rosakkan bar, dia akan nipiskan bar dalam bentuk yang sebegini. Bar tu dah makin jadi sifat dia sebelum tu adalah boleh tanggung tensile, dia dah jadi brittle. Dia jadi brittle sikit demi sikit dia rapuh. Dan reduction dia sampai 10 mm per year. Kalau tidak dibaiki, maksudnya kalau 12 mm bar akan tinggal 2 mm ataupun putus terus bar ni. Jadi bahayalah. Antara carbonation dengan chloride attack, so chloride attack lagi bahaya. So beware of that. So ini adalah berapakah cepatnya corrosion rate bagi kedua-dua masalah ni. Okay, dia adalah 50 kali ganda berbanding kedua-dua ni. So ini tadi berkaitan dengan problem. Nota ni satu lagi saya nak beritahu, dia adalah sebegini. You nak fahamkan nota ni. Dia akan start dengan damage of the concrete. Okay, dia akan damage, you akan baca tentang kerosakan sahaja. Baca kerosakan steel, konkrit dan sebagainya. Kemudian apabila sampai dekat sini adalah solution oleh SICA untuk concrete repair. Dan ini akan diceritakan tentang concrete repair, apakah yang dia akan pakai, apakah material-material yang dia akan pakai, cara kaedah-kaedah repair yang akan digunakan. Kemudian dia terang dengan produk-produknya sekali. Kemudian sampai kepada SICA solution untuk concrete protection. So tadi repair, ini untuk kita protect concrete. Inilah level kaedah-kaedah yang digunakan untuk menyelamatkan permukaan konkrit daripada diserang carbonation dan juga chloride. So dia bagilah macam-macam material, antaranya material bagi water repellent agent, coating yang diletakkan pada permukaan konkrit. Saya tak pasti MRT menggunakan concrete protection sama ada dia water repellent agent ataupun coating. Yang mana warna dia warna kelabu. Bagi structures untuk MRT, mereka buat concrete protection agar concrete dia nampak kemas. So ini berkaitan dengan concrete protection. Kemudian dilepas ni diterangkan juga sekali dengan dia punya material. Ini ada strengthening. Okay, strengthening adalah berkaitan dengan CFRP. Memang banyak CFRP ditunjukkan dalam nota ni. Jadi kalau soalan saya dalam test 1 sebelum ni adalah berkaitan dengan concrete repair, dia adalah berkaitan dengan yang inilah, slide yang ini.
di bawah subtopik ini ya. Okey, seeker solution untuk concrete repair. Untuk kerja-kerja perbaikan. So saya akan go through benda ni sekarang. Okey, so ini adalah boleh baca case ni Penang Bridge yang Sika buat dan mereka bangga dengan projek ni. Sebab Datuk Dr. Ismail ni terlibat. Ini adalah bekas pakar jurutera jambatan di JKR, dan masa ni Datuk Ismail pernah ajar subjek master dekat dalam UPM. Kita pernah jemput dia. Masa tu dia dengan JKR. Kemudian dia dah bersara dan sekarang pada ketika ini 2015 dia bersama Jabatan Kedua Sdn Bhd iaitu fokus pada pembinaan Jabatan Kedua. Ini adalah antara pakar rujuk di Malaysia berkaitan dengan kejuruteraan jambatan. Okey, so durability ini adalah berkaitan dengan kod-kod yang boleh dirujuk, okey, bagi untuk menambah baik durability konkrit. Okey, BS 8110, tapi ini dah lama dah. BS 8110 ni telah diganti dengan Euro Code. British Standard ni dah ganti dengan Euro Code, tapi boleh juga dirujuk dua-dua lah, buat comparison antara EC2 Euro Code 2 dengan BS 8110. Kemudian nombor 2 ni adalah berkaitan dengan corrosion dan sebagainya. Ini adalah apa yang mereka buatlah dengan jambatan, masalah jambatan ni, iaitu untuk menambah baik durability jambatan terbabit lah. Okay. So ini adalah berkaitan dengan concrete crack. Kenapa concrete crack? Walaupun semua dah belajar dalam nota sebelum ni, tapi ini sebagai tambahan. Okay. Plastic state due to stresses dan sebagainya. Kemudian ada berlakunya temperature dengan moisture. Temperature berkaitan dengan shrinkage, dengan expansion. Moisture changes juga ada terlibat dengan concrete mengecut dan sebaliknya. Kemudian concrete cracks ataupun pecah apabila wujudnya last tensile load. Sebab konkrit elok dalam kuat dengan mampatan tetapi tidak kuat dalam tensile. So ini diterangkanlah, in reinforced concrete structure the role of resisting tensile stress belong to the steel reinforcement. Betul lah. Itu yang saya duk cakap sebelum-sebelum ni. Compression diambil oleh concrete, tension diambil oleh reinforcement bar. Okay, so perkataan yang sesuai untuk kita semak crack adalah dormant crack. Nanti masa buat assignment boleh rujuk dekat sini. Boleh rujuk pada perkataan dormant crack dengan active crack. Okay, dormant crack maksudnya crack tu dia dah tidak lagi membesar. Crack tu tidak lagi bertambah kelebarannya. Dia dah berhenti crack. Dan dia adalah kadang-kadang dia wujud disebabkan oleh berlakunya perkara-perkara yang kita dah tahu sebelum ni. Okey, dia tidak makin, kalau ikutkan poin nombor 1 ini, dia tidak lagi increase dalam dia punya size dan juga dalam dia punya panjang. Kemudian result ni inilah yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Shrinkage, movement of support, structure of load dan beberapa perkara ataupun penyebab kepada berlakunya crack. Boleh rujuk balik pada nota yang ada gambar cloud tu. Cloud yang banyak-banyak tu boleh rujuk dekat situ dan boleh baca apa lagi penyebab selain daripada yang dituliskan dekat sini adalah penyebab kepada crack.
sama ada dia perlu dibaiki ataupun tak, dia depends kepada visual observation. Kalau crack itu sampai boleh nampak kat luar, you boleh nampak the other side of the wall, so that is meaning that you kena buat immediate repair lah. Sebab itu menunjukkan ada gap yang besar dan berkemungkinan dinding boleh roboh, boleh himpap orang, boleh, especially kalau you ada dinding yang dah ada crack yang besar, cepat-cepat repair. Kalau rumah tu ada budak, very dangerous lah. Ada budak yang kecil lah. Sebab kalau dinding tu himpap budak, memang agak bahaya lah. Okay. Nanti kalau sempat, nanti saya akan tunjuk masalah-masalah dinding yang mempunyai crack yang besar lah. Dan dia apabila dilihat memang agak scary lah. Okay, active crack, dia masih lagi hidup. Active crack tu masih lagi bergerak. Jadi macam mana nak pastikan, ada macam-macam kaedah, dan even Sika pun guna juga measure tape, tape yang dalam gambar tu digunakan untuk pastikan sama ada crack itu masih lagi bertambah kelebarannya ataupun tidak. Sama ada crack itu aktif ataupun tidak. Dia ada macam-macam kaedah. Ada yang kata guna kaca, boleh juga guna kaca, plate kaca boleh juga. Boleh gunakan tape macam ni pun boleh juga. At least boleh tahu berlakunya pergerakan, ataupun menggunakan theodolite. Theodolite buat marking pada sekitar kawasan crack. Contoh buat marking kat sini dan marking kat sini. Ukur pada awal monitoring jarak antara sini dan sini. Kemudian akan datang ambil lagi measurement pada 3 bulan yang akan datang. Kalau dia sama, maksudnya crack ini tidak beraktif lagi lah. Tapi kalau cracknya dah makin jauh antara satu sama lain, contoh di sini pada 3 bulan yang akan datang, maksudnya crack ini masih lagi hidup. So jadi ini perlukan sedikit penggunaan equipment lain lah bagi membantu pemantauan active crack. Okey, ini adalah crack yang boleh digunakan, boleh dibaiki menggunakan pouring method. Apa dia pakai? Dia pakai Sikado 52 MY. Okey. So digunakan yang itu dan menggunakan kaedah ni lah. Dia buatnya macam empangan di kiri kanan crack, dituang dan kemudian ianya diratakan dan digrind semula agar permukaannya sama rata dengan permukaannya flush dengan lantai sedia ada. Maksudnya dia tidak ternaik, permukaannya tidak rata. Dia kena lepas dah siap buat pouring method ni, ratakan permukaan ni. Okay, ini adalah kaedah yang boleh kita buat crack sealing. Okay, menggunakan kaedah ni, menggunakan Sikado ni. Ada satu lagi kaedah, sekejap. Kaedah ni pouring method. Lepas tu kemudian kaedah ni gunakan epoxy injection. Epoxy injection ni juga menggunakan ni Sikado 52 MY. So ini adalah kelebihan produk ni. Kemudian kaedah dia adalah macam start nombor 1 ni. Kawasan yang nak ditampalkan mungkin crack ni banyak di bahagian ni. Kawasan ni banyak crack di bahagian dalam, kita tak nampak, yang kita nampak crack di permukaan. So kaedahnya ada buat inlet dengan outlet. Beberapa kawasan ini ditebuk seperti ni, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kawasan ditebuk.
Dan kemudian kawasan yang ketiga, keempat dan kelima ini dimatikan dahulu. Yang bermula dengan inlet di bahagian nombor 1 dan dispraykan. Kemudian spray ini akan merebak sampai pergi ke kawasan yang telah ditebuk ni, dia akan keluar. Kalau dia buat pressure tu, dia masukkan Sikado 52 MY ni dalam ni dan dia akan bergerak memenuhi kawasan yang retak di sini. Dan akhirnya dia akan sampai di outlet ni dan dia akan keluar. Itu menandakan kawasan di belakang ini telah dipenuhi oleh Sikado 52 MY. So, kemudian the next step is that dia tutup ini, dia buat ni sebagai inlet dan dia buka yang ini dari sebagai outlet. So, dia akan spray yang ini masuk dan dia akan fill kawasan ni. Dan apabila Sikado 52 MY itu keluar di sini, maksudnya kawasan belakang ni dah penuh dengan filler tadi, grout tadi. Repair material ni, low epoxy crack injection resin ni, dia dah penuh kawasan ni. So, kemudian yang ini pula dibuka dan ini dibuka juga, ini masuk, ini keluar, kawasan ini pun penuh. So jadi step ni akan continue buat sampai seluruh kawasan ini akhirnya dipenuhi oleh material Sikado 52 MY. Okey, itu adalah kaedah yang digunakan bagi kerja repair yang sebegini. Okey, ini hand patch ataupun spraying mortar. Berdasar ini adalah paling straightforward punya kaedah pembaikan. Satu, kita tengok kaedah sistem compatibility, adakah kaedah yang digunakan compatible dengan kerosakan yang ingin dibaiki. Kemudian juga tengok sama ada dia boleh digunakan kalau perlukan structure yang menahan dynamic load. Kena pastikan dia juga boleh tahan dynamic load. Takut apa yang dikuateri adalah buat repair, bila kena dynamic load dia tertanggal ataupun pecah balik. Itu yang tak nak. Kemudian low cracking behavior, maksudnya kawasan ni dengan keadaan yang tidak ada banyak masalah, tetapi epoxy tu sangat mudah crack. Patutnya dia tidak mudah crack dan dia tahan lasar. Lepas tu dia kenalah hendak easy application, senang diaplikasikan. Okey, concrete repair, hand patch, spraying mortar. So okey, bagi repair grouting gunakan Sika Grout 215. Kalau nampak ni dia ada hose ni akan di inject masuk ke dalam formwork ini untuk menutupi bahagian yang bermasalah. Sika Grout 215 pumpable shrinkage compensated cementitious grout. Maksudnya grout ni boleh dipump masuk ke dalam formwork untuk membaiki struktur yang mengalami kerosakan. Okey, so ini adalah berkaitan dynamic load. Ini adalah ada penerangan detail sedikitlah berkaitan dengan application untuk aplikasi dynamic load. Dia perlulah low bonding strength. Ini adalah isu-isu yang perlu dierakkan lah. Iaitu kalau dia perlu bonding strength yang tinggi, dia bond dia kuat. Lepas tu repair material tu pun kenalah bukan yang mudah jatuh. Dan perlu juga konkrit tu untuk perlu juga dielakkan berlakunya repair yang mana compressive strength dengan tensile strength dia adalah rendah. Lepas kita repair, kawasan tersebut yang di repair tu kurang kuat. Itu yang kita tak nak lah. Okey. So ini adalah benda-benda yang perlu diberi perhatian semasa membuat kerja-kerja repair di bawah dynamic load. Okey, ini adalah working step dia. Mungkin ini juga boleh digunakan kalau ditanya soalan seperti yang dalam test 1 lah.
apa yang perlu dibuat untuk kerja-kerja baiki spalling, delamination dan disintegration. Mula-mula removal of the damaged concrete, bersihkan kawasan tu. Mungkin perlu buat marking kawasan apa yang nak diberi perhatian. Kemudian bersihkan kawasan yang retak tersebut sampai jumpa konkrit yang karat. Kemudian kalau pengaratan dia masih lagi boleh diguna balik, barnya, basuh kawasan, maksudnya kalau tindakan yang diambil cepat, barnya belum lagi berkarat dengan teruk, boleh lagi diperbaiki dengan membuang mana-mana karat tu lah. Tapi kalau dia dah teruk dan dia dah menipis dan sebagainya, bahagian ini perlu dibuang. Bahagian yang karat teruk ni perlu dibuang dan dia perlu dibuat lapping dengan bahagian besi yang masih lagi baik. Okey, lapping iaitu mengikut kepada keperluan design kod lah, 40D ataupun sebagainya. Kemudian dah removekan kawasan yang berkarat, letak pula kawasan protective layer, coating. Letak coating ni untuk mengelakkan berlakunya pengaratan lagi. Kemudian ada material yang untuk membantu lekatan antara corrosion protective layer tadi dengan simen ataupun mortar yang baru. Kita dah letak coating ni, corrosion protective layer ni, dikhawatiri kalau terus kepada mortar ni tak lekat. Mortar tu tak grip the reinforcement bar. Jadi ada bonding bridge material yang kita spray ke atas kawasan ni untuk memberikan lekatan yang kuat kepada repair mortar. Dan apabila dah di-apply, kita render mortar tu dan letak concrete protective layer sebanyak 2 lapis. Okay, ini sikit sebanyak tentang kerja-kerja concrete repair. Kemudian ini adalah beberapa material yang boleh digunakan. Dia bagi nama produk yang boleh digunakan untuk corrosion protection, ini namanya. Bonding bridge, ini namanya. Repair mortar dan rendering mortar. So ini boleh nanti dirujuk dan digunakan bagi kerja-kerja ni. So ini adalah apakah kelebihan Sikatop ni lah, material ni. Ini adalah dia punya kebaikan, advantage menggunakan ni. Biasanya ialah bila dia jual produk dia semua ni yang baik lah. Tapi bolehlah kita gunakan material ni ataupun chemical ni untuk kerja-kerja ni lah. So ini adalah, tadi tu adalah bonding bridge. Dan ini adalah mortar yang ini. Dan ini adalah sampel-sampel ataupun apakah mortar itu, komposisi mortar tu. Okey. Dan apakah kebaikan mortar tu diterangkan dekat sini lah. Okey, ini adalah sika lagi satu material daripada sika, boleh rujuk. Ini adalah bagi rendering untuk menghasilkan finishing yang cantik. Kemudian kita sampai kepada concrete protection. So saya rasa concrete protection ni akan jadi satu lagi discussion yang panjang lebar. Jadi saya rasa saya nak berhenti sampai kat sini dulu. Saya nak tanya, ada apa-apa soalan tak sampai sekarang? Sampai kepada stage-nya. Kita dah tengok kepada dua benda utama, iaitu pertama adalah berkaitan dengan damage, kerosakan pada structure. Ini semua dah tahu, kita dah ulang banyak kali dah ni. Harap faham, mudah untuk faham yang ini. Beri tumpuan kepada proses-proses pengeratan besi, boleh gunakan nota ni
untuk tambahkan lagi penjelasan dalam menjawab soalan jika ada keluar tentang pengaratan. Kemudian ya, term-term macam chloride attack 50 times much more higher carbonation ni pun boleh digunakan untuk menjawab soalan-soalan jika berkaitan dengan pengaratan. Kemudian ini adalah berkaitan dengan concrete repair, kaedah-kaedah yang digunakan untuk membaiki konkrit tanpa CFRP, bukan CFRP. CFRP bukan termasuk dalam kerja-kerja repair. Dia bukan termasuk dalam kerja-kerja repair. CFRP dia adalah kepada kerja-kerja pengukuhan, strengthening. Okey, kalau strengthening adalah menggunakan CFRP. Ini CFRP plate yang digunakan. Dan ayat keyword dia adalah strengthening. Selain daripada ini, untuk strengthening tidak menggunakan CFRP. Gunakan mortar ataupun grout. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Buat masa sampai sekarang. Any question that boleh saya jawab? Rasanya tak, Prof. Okay. Okay. Nanti berkaitan dengan apa ni assignment tu, nanti bagikan saya nama grup kalau boleh dalam masa terdekat ni. Juga berkaitan dengan assignment, kalau ada yang tak sure, boleh every group boleh tanya saya lah. Boleh tanya dalam grup atau dalam WhatsApp group ataupun tanya personally pada saya. Untuk assignment, saya cadangkan jangan buat yang macam fluorescent, honeycomb. Itu semua sangat very straightforward punya problem. Saya nak problem-problem macam kalau ada structural crack. Kalau ada structural crack dan ia adalah menampakkan serius, lagi baik. Dan juga kalau ada settlement crack, itu pun saya nak tengok juga. Okey? Boleh? Boleh, Prof. Alright. Prof, Okey, betul ke tak ada apa-apa soalan ni? yang Tak ada? untuk allocation assignment tu mana-mana pun boleh kan? Apa-apa guna. Untuk kita punya assignment ni, kita boleh cari apa-apa guna lah kan? Betul. Okey, untuk assignment ni boleh cari bangunan apa ni dalam UPM boleh, luar UPM boleh. Tapi jangan samalah. Jangan sama. Saya kalau dalam UPM ni jangan ada dua grup buat masalah yang sama. Kena ada perbincangan lah antara grup. Kalau boleh jadikan dia separate. Sebab saya rasa dalam 2 tahun yang lepas ada grup buat masalah yang sama. Dan saya minta agar problem tu ditukar. Sebab saya pun dengan apa yang you punya finding ni menjadi rujukan saya jugalah untuk saya lebih memahami macam-macam masalah. Saya setiap semester dapat banyak macam masalah dan macam-macam benda yang saya belajar. Jadi kalau dapat dia adalah masalah baru lagi, saya seronoklah tengok report tu sebenarnya. Okey. Ada apa-apa lagi soalan tak? Okey, kalau tak ada apa soalan, saya rasa ni dah sampai penghujung. Minta tolong check kedatangan. Kedatangan rasanya
ada juga yang masih belum lagi isi kedatangan. Oh ya, saya nak tanya siapa Tengku Muzaffar ni? Boleh siapa-siapa bantu saya tak? Siapa Tengku Muzaffar? Muzaffar ni dia student last year punya batch. Macam mana saya tak dengar dalam sini. Apa dia? Tengku Muzaffar ni dia student last year. Dia batch yang lepas. Oh, sebab dia daftar dalam subjek ni. Tapi dia tak drop-drop sampai hari ni. Ada siapa-siapa ada kontak dia tak? Dia tak ambil test kan? Dia pun tak Nanti pernah. saya PM dia. Nanti akan kontak dia. Saya kontak dia. Okey, tolong beritahu dia sebab dia datang kelas tak ada, exam pun tak ada. Tapi dia tak drop. Ni dah minggu, takut nanti dia akan dapat F lah untuk subjek ni. Okey. Maksudnya dia kena drop lah. Saya cadangkan dia drop lah sebab dia tak ambil test pun. Okey Prof, nanti saya bagi tahu dia. Dan dia pun saya rasa attendance pun tak ambil. Dia pernah datang ke kelas? Saya pun tak rasa macam tak pernah. Okey lah, mungkin you all semua tak perasan kan. Okey, tak apa. Alright, so ada lagi beberapa yang belum lagi ambil kedatangan. Minta tolong ambil kedatangan ni. Number of student dalam buat masa sekarang ni dah tinggal tak ramai, tinggal 26 lah. Sekarang ni tengah sibuk ke dengan FYP ke you all semua ni? Atau sibuk dengan subjek lain sekarang ni? Ada akan ada test tu ke dalam masa terdekat ni? Ada Prof. Tak ada. Tak ada, kukut yang tak ramai datang hari ni sebab ada buat assignment ke, ada kena prepare untuk exam ke apa ke. Okey, jadi saya nak tamatkan kelas ni. Kita start balik minggu yang sebabkan tak habis lagi slide ni, saya akan sambung dalam minggu depan. Kita buat visit, saya akan sambung ni 7 hari bulan dan kita buat test second test pada 14 hari bulan insya-Allah. Okey. Jadi dengan tu saya tamatkan kuliah hari ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Prof. Okey, terima kasih semua.